Assalamualaikum anak-anak dua inovatif sekalian. Baik, pagi ini Cikgu Haslina akan bersiaran untuk hari ini dengan mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, tema kita pada pagi ini adalah kekeluargaan dan kita berada di unit 2 ya, unit 2. Unit 2 dia punya tajuk adalah cerita keluarga dan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini adalah hobi keluarga. Okey. Baik, kita teruskan. Okey. Sekarang ni cikgu nak ajar awak kita pergi pada buku teks. Nanti awak buka buku teks ya pada muka surat 7. Okey, pada muka surat 7 ni kalau murid-murid nampak kat sini ada dialog di antara dua orang sahabat ya. Okey, ni dialog dia yang cikgu dah type dekat sini. Okey, dialog di antara dua orang sahabat dan juga pemilik hobi ni iaitu Hana. Okey. Dekat sahabat ni datang ke rumah Hana dan bertanya, "Cantiknya, siapakah yang mengambil gambar ini, Hana?" Bermakna yang gambar-gambar tadi kepunyaan Hana. Okey, seterusnya okey, di sini Hana jawab perkataan tadi. Hana kata, "Oh, gambar-gambar ini diambil oleh ayah saya. Hobi beliau mengambil gambar. Hobi keluarga saya yang lain ialah..." Okey. Jadi Hana tidak menghabiskan pernyataannya, ayatnya ya, dia tak habiskan. Nanti cikgu nak awak yang habiskan. Okey. Jadi baik. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak awak habiskan sebutan hobi-hobi keluarga Hana tu tadi berdasarkan gambar yang ada pada buku teks muka surat 7 tu tadi ya. Baik, dekat sini cikgu ada screenshotkan gambar. Okey, gambar daripada buku teks. Okey, awak nampak tak cikgu ada labelkan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jadi setiap nombor ni mewakili hobi-hobi yang dilakukan oleh keluarga Hana tadi. Ya, okey. Jadi awak nampak, tapi gambar ni tak berapa jelas. Tapi awak buka buku teks nanti ya, muka surat 7. Dia hobi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi kita tengok apa yang pertama. Baik, awak rasa apakah hobi yang pertama dalam keluarga Hana? Okey, cikgu pun dah bagi jawapan. Okey, melukis. Bermakna dalam keluarga Hana ni, okey, ada seorang daripada ahli keluarganya, kalau kita tengok gambar mungkin abang Hana agaknya kan, dia suka melukis. Okey. Untuk yang cikgu labelkan yang kedua tadi, nampak tak ada apa? Dia bermain biola. Yes. Okey, dekat situ mungkin kakak Hana bersuka bermain biola. Tu hobi ya, hobi yang ada dalam keluarga Hana tadi. Okey, gambar yang ketiga. Nampak tak tu? Okey, jadi gambar yang ketiga membaca buku. Bermakna dalam hobi, dalam keluarga Hana ni ada macam-macam hobi. Gambar yang seterusnya, nampak dekat situ. Okey, apa dia? Bercucuk tanam ya, ataupun suka menanam bunga, apa sajalah yang berkaitan dengan bercucuk tanam. Okey. Itu yang ada dalam gambar tadi ya. Balik sajalah. Okey, dan akhir sekali kalau gambar yang kelima tu, okey, dalam gambar yang kelima, okey, bermain papan luncur. Bermakna dalam keluarga Hana ini ada 5 hobi ya, 5 hobi dalam keluarga Hana. Seterusnya, okey, cikgu kat sini cikgu nak, setelah kalau awak faham tadi ya, maksudnya keluarga Hana yang mempunyai pelbagai jenis hobi dan cikgu rasa keluarga awak pun mesti ada macam-macam hobi. Jadi dekat sini cikgu nak awak buat latihan pada muka surat 7 ni. Okey, awak salin macam yang cikgu buat ataupun semua ni ada pada muka surat 7. Baik, ni dia hobi ahli keluarga saya. Keluarga saya ni maksudnya ahli keluarga Hana lah. Baik, yang pertama, okey, saya mahir menggesek biola. Okey, semua ada dekat dalam buku teks. Okey, yang kedua, okey,
Abang suka bermain papan selaju. Okey, abang yang bermain papan selaju. Baik, yang ketiga, okey, awak nampak tu kakak saya dan ada dot dot dot. Bermakna cikgu nak awak isikan jawapan ni. Nanti awak salin latihan tu dan awak isikan sendiri. Baik, seterusnya, okey, ibu saya. Okey, ibu saya dot 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 juga dekat sini. Dia tak ada jawapan dan cikgu perlukan jawapan. Baik, dan seterusnya, akhir sekali tu tidak ada tulis apa-apa. Jadi kalau awak perasan dekat atas dia tulis saya mahir menggesek biola. Dekat bawah tu pula abang saya suka bermain papan selaju. Kat bawah tu kakak saya, okey, kakak saya suka main apa? Okey, ibu saya suka buat apa? Dan bawah sekali tu rasa-rasanya apa? Kita dah ada gesek biola, kita dah ada main papan selaju. Okey, kakak yang mana? Okey. Kemudian ibu, seterusnya ayat yang terakhir tu awak isikan. Ya, awak isikan berdasarkan gambar. Baik, dan cikgu nak awak buat latihan ni dalam buku BM2 ya. Awak ada kan buku BM2? Tak silap saya hari tu Cikgu Salina kata dia dah suruh awak sediakan 3 buah buku kan, BM1, BM2 dan BM3. Jadi untuk latihan kali ni cikgu nak awak buat dalam buku BM2. Baik, kamera murid, cikgu harap awak faham apa yang cikgu terangkan kat sini dan cikgu harap buat kerja yang cikgu beri. Okey, baik. Dekat sini pula, kat sini cikgu ada kemahiran membaca sedikit. Cikgu nak ini selingan ya, ataupun cikgu nak selitkan sedikit tentang kemahiran membaca. Okey. Nanti apabila awak ada masa ke lapangan, cikgu nak awak baca pada muka surat 8. Okey. Muka surat 8 dan dekat sini cikgu nak awak membaca petikan ni dengan nada dan intonasi ya, dengan nada dan intonasi yang sesuai. Okey. Dan kalau awak berkesempatan, cikgu harap sangat awak boleh rakam. Okey. Tak payah banyak ya. Cukup kalau sekadar satu perenggan pun sudah cukup ya. Satu perenggan sahaja. Awak boleh pilih mana-mana perenggan. Awak hantarkan suara rakaman awak ke Telegram. Baik, baik. Itu saja untuk bacaan ya. Dan seterusnya cikgu nak bagi latihan sedikit dengan penerangan sebenarnya. Penerangan dengan tentang tata bahasa yang terdapat dalam petikan pada muka surat 8. Ya, tata bahasa ni tentang kata nama am dan juga kata nama khas. Okey, cikgu rasa awak dah belajar masa darjah 1 kan? Tapi cikgu nak selitkan dekat sini. Baik. Kata nama am. Okey. Kalau awak baca petikan ni tadi, kalau awak baca petikan muka surat 8, awak akan jumpa kata nama am. Okey. Kata nama am pertama yang ada dekat sini abang. Okey. Seterusnya ayah. Okey, saya, ibu dan juga kakak. Baik, ini kata nama am. Antara kata nama am yang terdapat pada muka surat 7. Muka surat 8. Okey, dan untuk pengetahuan awak, okey, kata nama am ni kalau kita nak buat dalam penulisan, kita tulis dengan huruf kecil sahaja. Okey, contohnya perkataan abang, kakak, saya, ibu, ayah, kita tulis dengan huruf kecil. Kecuali kalau kita nak gunakannya di awal ayat. Contohnya, okey, abang mencuci kereta. Jadi abang adalah kata nama am, tapi sebab dia tulis di awal ayat, kita gunakan huruf besar. Okey, tapi apabila perkataan abang berada di tengah, contohnya kereta dicuci oleh abang, maksudnya di belakang ataupun di tengah, kita gunakan huruf kecil. Okey, untuk kata nama am, ingat ya, di awal ayat saja kita gunakan huruf besar. Baik. Okey, ini kata nama khas. Okey, kata nama khas. Kata nama khas yang ada dalam petikan muka surat 8 cuma ada 3 saja. Yang pertama iaitu Hana, yang kedua Hani dan yang ketiga adalah Puan Yasmin. Okey, ini adalah kata nama khas yang terdapat pada petikan ini. Dan okey, seperti yang awak tahu, okey, kata nama khas ni ditulis dengan huruf besar.
Ya, sama ada di semua keadaan. Minta maaf maksud cikgu kat sini ditulis dengan huruf besar, sama ada kalau dalam kita ayat atau petikan, perkataan ni berada di depan ke, di tengah ke, di belakang ayat ke, mesti menggunakan huruf besar, wajib. Ya, kalau dalam penulisan awak tidak menggunakan huruf besar pada kata nama khas, jadi awak telah melakukan kesalahan. Okey, cikgu harap penerangan cikgu jelas untuk awak. Kalau tak faham nanti awak boleh tanya cikgu ya. Okey. Cikgu rasa setakat itu saja untuk pagi ini dan cikgu harap awak dapat membuat tugasan yang cikgu berikan. Okey, terima kasih anak-anak murid sekalian. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum.